Assalamualaikum, salam hormat. Ini merupakan cerita di sebalik apa yang kita laporkan, apa yang tertera di Esra Awani dan juga di esraawani.com. Kami juga bawakan kepada anda berkenaan dengan analisis perkara-perkara yang penting, melihat kepada isu sama ada di peringkat global maupun di peringkat nasional. Dan pertama, untuk blok pertama ini, kita ingin melihat kepada isu krisis melibatkan konflik Rusia dan juga Ukraine, di mana pentadbiran Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dilaporkan sedang berunding bersama dengan ekonomi-ekonomi besar Asia bagi mendapatkan sokongan mereka untuk mengenakan sekatan besar dan kawalan ekspor ke atas Rusia ketika ketegangan antara Rusia dan Ukraine terus memuncak ketika ini. Dan memetik laporan Foreign Policy, 3 sumber memaklumkan bahawa Washington setakat ini telah mendapat sokongan dari Singapura, Jepun dan Taiwan untuk melaksanakan kawalan ekspor ketat ke atas Rusia, dan ia sebahagian daripada pakej sekatan yang lebih luas bagi melumpuhkan ekonomi dan sektor teknologi Rusia sekiranya Kremlin mengambil langkah menceroboh Ukraine secara besar-besaran. Dan untuk mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini, bersama dengan saya adalah Profesor Dr. Sufian Jusoh, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM, yang juga pakar perdagangan dan juga pelaburan antarabangsa. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani melihat dalam konteks isu ini bagaimana kita memahami impak terhadap ekonomi dunia, terutamanya Malaysia, terhadap konflik yang tercetus ketika ini, Prof. Okey, terima kasih. Isu ini sebenarnya telah lama berlangsung, iaitu berkenaan dengan pencerobohan Rusia ke dalam Ukraine. Yang kita lihat sekarang ini ialah terdapat beberapa wilayah di Ukraine yang diduduki oleh majoriti penduduk Rusia, bangsa Rusia. Yeah. Dan mereka ini cuba mendapatkan kemerdekaan daripada Ukraine. Untuk makluman, Ukraine ini merupakan antara negara yang terbesar selepas perpecahan Soviet Union, dan Ukraine juga merupakan satu pusat di mana mereka mempunyai beberapa teknologi nuklear. Ada Chernobyl, bandar yang pernah menghadapi masalah nuklear, dan juga Ukraine merupakan sebuah negara yang mengeluarkan barang pertanian yang besar bukan saja untuk bekalan kepada Rusia tetapi juga negara-negara di Eropah. Jadi Ukraine ini merupakan satu negara yang penting. Kalau kita lihat, Amerika Syarikat banyak membuat pelaburan berkenaan dengan oil and gas, dan terdapat juga campur tangan politik, iaitu apabila Ukraine ini keluar daripada ataupun merdeka daripada Soviet Union sebelum ini, pihak ahli politik mereka berpecah. Ada yang menyokong kepada Rusia dan ada juga yang menyokong kepada NATO dan pihak Barat. Jadi perpecahan politik menyebabkan terdapatnya sokongan yang kuat terhadap Rusia, tetapi pada masa yang sama pihak Barat terpaksa ingin meneruskan penguasaan mereka di Ukraine bagi mengimbangi kuasa Rusia di kawasan Balkan. Prof, jika saya boleh melihat ataupun memetik sedikit beberapa fakta penting lah, kalau kita bercakap dalam konteks sekatan terhadap Rusia ini, Rusia membekalkan hampir 40% gas asli kepada Eropah, dan antara perkara lain adalah Rusia juga pembekal gandum terbesar di peringkat antarabangsa, termasuk juga dengan Ukraine, di mana kedua-dua buah negara kalau dilihat angka keseluruhannya dianggarkan sekitar 29% daripada market ataupun dalam di peringkat pasaran gandum dunia ini, 29% dari kedua-dua buah negara. Bagaimana kita ingin memahami kewajaran pelaksanaan sekatan dilakukan terhadap Rusia, dan adakah ianya dilihat secara jelas mampu memberi tekanan besar kepada Rusia dalam konteks konflik ini, Prof? Saya tak nampak yang akan berlaku sebarang kesan terus kepada Rusia, kerana kalau kita lihat seperti yang disebut tadi, tenaga
tenaga elektrik, gas dan juga minyak kepada Eropah Barat. Kebanyakannya datang daripada wilayah Rusia. Jadi dan juga terdapat pipeline, laluan pipe gas dan minyak daripada Rusia ke negara-negara Eropah. Jadi ini akan menyebabkan berlaku konflik kepentingan. Kalau kita lihat daripada pengisytiharan yang dibuat oleh Boris Johnson semalam, Boris Johnson mengenakan sekatan terhadap beberapa orang tertentu daripada Rusia dan juga mengenakan sekatan terhadap bank, tetapi tidak mengenakan sekatan penuh terhadap tenaga dan sebagainya. Kalau sekatan penuh dikenakan, maka pihak Rusia tidak boleh memberikan supply tenaga kepada negara-negara Eropah, dan ini akan berlaku satu konflik lain, iaitu konflik ekonomi. Kerana harga tenaga akan meningkat, terutamanya sekarang ini pada musim sejuk, dan pengeluaran industri juga akan terjejas. Oleh itu mereka terpaksa mengambil ataupun mencari sumber tenaga yang baru dalam masa yang singkat. Ini mungkin susah untuk berlaku. Jadi saya rasa buat masa ini sekatan-sekatan yang mereka kenakan adalah lebih targeted dan tidak akan memberikan kesan secara jelas dalam masa yang singkat terhadap Rusia. Sebab itulah pihak Vladimir Putin berani untuk meneruskan tindakan ini kerana mereka tahu mereka mempunyai kuasa ekonomi yang lebih luas dibandingkan dengan negara Eropah dan juga dibandingkan dengan Amerika Syarikat. Prof, Rusia merupakan antara 30 rakan dagang utama Malaysia selama 8 tahun kebelakangan ini dan merupakan rakan dagang terbesar Malaysia, destinasi ekspor serta sumber import di kalangan negara-negara Commonwealth Merdeka ataupun CIS. Biden mengajak negara Asia mengenakan sekatan terhadap Rusia. Pandangan Prof berkenaan dengan perkara ini? Okey, kita kena lihat bahawa kita adalah ASEAN, dan ASEAN merupakan kawasan yang berkecuali. Kita ada di bawah komuniti ASEAN, kita ada TAC ataupun Treaty of Amity and Cooperation di antara negara-negara ASEAN dan juga rakan dagangan ASEAN termasuk Rusia. Jadi kita perlu mengambil satu langkah yang pragmatik, iaitu kita tidak boleh mengikut kehendak Biden semata-mata kerana secara yang saya tahu, kepentingan Biden bukan semata-mata kepentingan negara, tetapi juga kalau kita lihat sebelum ini Hunter Biden contohnya mempunyai kepentingan perniagaan di Ukraine. Jadi tindakan mereka, satu tindakan politik, yang kedua tindakan untuk membawa Ukraine masuk ke bawah kuasa NATO, tetapi yang ketiga saya lihat kemungkinan ada kepentingan yang menjejaskan perniagaan orang-orang tertentu Amerika Syarikat di Ukraine. Jadi pada pandangan saya pihak Malaysia perlu berbincang dengan negara ASEAN bagaimana kita ingin melihat konflik ini supaya kita tidak terjebak, kerana kita perlu meneruskan sikap berkecuali di wilayah ASEAN. Yang kedua, di luar ASEAN kita ada APEC. APEC juga merupakan satu kelompok ekonomi berkaitan dengan perdagangan dan pelaburan. Malaysia, 7 negara ASEAN termasuk Malaysia, Amerika Syarikat, Jepun, Taiwan dan Rusia juga adalah sebahagian daripada APEC. Jadi sekiranya kita meneruskan sekatan dagangan dan ekonomi terhadap Rusia, maka akan berlaku konflik di dalam APEC. Apakah perbincangan yang seterusnya, bagaimana kita ingin meneruskan kerjasama ekonomi, walaupun dagangan kita tidak sebanyak mana, tetapi ini akan menjejaskan hubungan kita dengan negara-negara yang menyokong Rusia. Sebab banyak juga negara yang menyokong Rusia. Contohnya China menyokong Rusia, dan China juga di dalam APEC, dan China juga merupakan bukan antara tetapi rakan dagang Malaysia dan ASEAN yang terbesar.
Ya. Jadi kita perlu memikirkan banyak faktor lain, bukannya semata-mata kerana ada permintaan kita perlu mengambil tindakan. Baik, Prof, terima kasih. Itu dia tadi ulasan daripada Profesor Dr. Sufian Yusof, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS UKM, mengulas berkenaan dengan konflik melibatkan Ukraine dan juga Rusia ini. Dan antara fakta lain jika boleh saya kongsikan di sini adalah Rusia dan juga Ukraine juga merupakan pembekal besar ataupun utama dari segi komoditi, termasuklah melihat kepada di peringkat EU juga kedua-dua buah negara ini memainkan peranan yang cukup besar. Dan bagaimana, apakah seterusnya apa yang akan berlaku pasca ataupun sekiranya konflik ini memuncak, pastinya kami di Astro Awani akan terus membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Dan esok juga Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB juga akan ada satu sesi perbincangan ataupun boleh dikatakan pada lewat malam ini, namun kita masih lagi mendapatkan perincian lanjut. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Cerita berhenti rehat di sini. Selepas ini kami akan bawa anda ke negeri Johor pula. Kita rehat seketika.